Okey, boleh jemput-jemput lagi kawan-kawan untuk masuk ke kelas kita pada pagi ini. Lagi 4 minit saya tunggu, 11.15 pagi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita insya-Allah. Anthony tidur. Okey, kita ada 1 minit lagi insya-Allah. 1 minit lagi saya akan presentkan kelas untuk pada pagi ini. Sambil-sambil tu mungkin ada rakan-rakan anda yang akan masuk lambat, so tak ada masalah juga. Dan mungkin ramai juga yang tak masuk. Kerana sekejap lagi saya akan buat review aktiviti-aktiviti yang telah kita buat sebelum ni, yang dah selesai dan sebelum yang belum selesai insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kelas 2 jasa pada pagi ni, insya-Allah. Harap-harap boleh dengar lah suara saya clear, line clear. Ada masalah boleh terus PM saya di chat board ataupun terus ke chat kelas pun boleh, atau nak PM saya sendiri ke WhatsApp saya pun boleh. Okey, sedikit kita review. Memandangkan sekolah akan, anda semua akan memulakan kelas secara langsung pada minggu hadapan 15 Julai. Tak lama dah. So saya tunjuk sikit kat sini lah. Kerja-kerja ni harus disiapkan sebelum naik sekolah. Saya tengok ada yang memang tak pernah buat langsung. Daripada bulan April sampai bulan Julai tidak pernah buat walaupun satu kerja. Saya pun tak pastilah sama ada mereka memang bermasalah, mereka memang menghadapi masalah, tidak mempunyai akses dan sebagainya. Okey, tetapi saya juga dimaklumkan dalam grup-grup yang cikgu-cikgu wujudkan untuk kelas tingkatan 2, saya rasa kelas ni sepatutnya tidak ada masalah lah, sebab saya ada tanya beberapa orang guru, respon mereka, oh bagus kelas ni, bagus. Tapi apa yang terjadi untuk mata pelajaran pendidikan Islam berbeza. Hanya separuh, tak sampai separuh je. Saya rasa 1/3 saja yang melibatkan diri. Melibatkan diri dalam kelas online dan juga menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi pada masa lewat janji hantar. Tu saya punya review lah. Okey, kedua insya-Allah pada minggu yang lalu kita telah pun masuk ke topik yang ke-17 ni, panjang. Dia ada 3 unit. Unit 1 kita dah pun belajar pada minggu lepas ya, iaitu rukhsah untuk menggantikan wuduk, menyapu air, menyapu balutan, unit 1. Okey, ini semuanya telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Saya dah huraikan keseluruhannya dan juga serta dalil-dalil, okey, dan syarat-syarat bagaimana balutan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, kemudian ada soalan penilaian. Okey, soalan penilaian juga saya minta dah dijawab dan ada yang dah hantar, alhamdulillah. Okey, kemudian kita masuk solat jamak dan qasar juga kita telah buat pada minggu yang lalu. Walaupun di dalam kelas online ni kita tidaklah boleh untuk buat secara praktikalnya. InsyaAllah nanti naik sekolah kita akan mulakan, kita boleh buat praktikal solat jamak dan qasar bagi lebih memahami dan menghayatilah topik ini, kerana topik ini yang kita sebenarnya akan lalui bila kita bermusafir, insyaAllah. Okey, baik, saya hanya scroll saja. Saya harap semua orang boleh nampak lah dekat buku teks yang saya dah tunjuk ni, digital textbook ni, untuk kita panduan bersama. Saya hanya hurai daripada bahan yang ada di sini tanpa melibatkan bahan-bahan lain untuk mengelakkan kita lewatlah masa. Okey, saya ambil masa hanya 20 minit atau 25 minit sahaja. Jika tak ada soalan lah, boleh habis. Jika ada soalan boleh terus mencelah, boleh terus tanya soalan, boleh hantar ke chatting board ke, kan? Okey, alhamdulillah, berapa orang ramai dah masuk juga hari ni. Kat sini ada 2, 4. Okey, dah ada 4 orang, 6 orang. Okey, dah ada 6 orang termasuk saya, so ada 5 orang lah. Alhamdulillah. Okey, baik, unit 3, solat ketika sakit. Solat ketika sakit duduk di bawah topik rukhsah, keringanan yang Allah bagi kepada kita supaya kita juga tetap boleh menunaikan ibadah walaupun ketika keuzuran, iaitu ketika sakit. Okey. Okey, dalam SK kita, dalam standard kandungan, standard pembelajaran kita 4.11.10, maksud solat ketika sakit. Solat ketika sakit ialah solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Dia cakap ni solat dilakukan oleh pesakit ya. Kalau tidak sakit, tidaklah boleh rukhsah ni, tak boleh buat. Pesakit sahaja. Rukun solat dengan dia tak boleh melaksanakan rukun solat dengan sempurna. Rukun solat ada 13. Maknanya ada rukun solat tu yang tidak boleh dibuat secara sempurna, mana dia boleh dapat rukhsah. Okey.
Solat ketika sakit boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Imran bin Husain bahawa beliau menghidap penyakit buasir, lalu bertanya kepada Rasulullah tentang cara solat. Baginda bersabda, "Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Maksudnya hadis riwayat Bukhari. Solatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu maka solatlah dalam keadaan mengiring. Okey. Kat sini kalau ada tu boleh imbas QR code ni. Okey. Ada QR code ni, dia nak demonstrasi solat secara berdiri. Okey, kat sini ada tontonan video ni tepi belah kiri. Okey. Kalau ada video nanti buka buku teks tu, awak scan. Terus boleh tengok video dia. Okey, so saya tak tunjuk di sini. Saya akan terus pergi kepada cara solat ketika sakit 4.11.11. Solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Makna dia tak boleh rukuk dan sujud. Rukuk atau sujud, salah satu daripadanya atau kedua-duanya, dia tak boleh. Dua ni merupakan rukun solat. Berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Oleh itu tidak sah solat secara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Maknanya dia boleh berdiri tapi dia semayang duduk. Tidak sah solatnya walaupun dia dalam keadaan sakit. Takbiratul ihram. Okey, ni contoh solat berdiri ya. Kita ikut nombor lah. Pertama, takbiratul ihram, bacaan Fatihah ni seperti biasa. Seperti biasa. Dua, rukuk disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua-dua lutut. Jika tak mampu dilaksanakan secara menundukkan. Jika tidak mampu, maknanya dia ikut turn. Kalau dia mampu sampai lutut, buat yang ni saja. Kalau tak mampu, baru apa dia cakap ni, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Maknanya bergerakkan kepala sahaja ke bawah. Jika tak mampu lagi, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Menggunakan mata menandakan dia telah rukuk. Jika tidak mampu, boleh dilakukan dalam hati. Sampai syaratnya begitu ya. Tapi tak boleh langkau lah. Tak boleh langkau. Maknanya kalau selagi dia boleh, tangan dia turun sampai lutut, walaupun badan dia tak boleh bongkok habis, dia kena rukuk lah cara yang begitu. Maknanya kalau tangan tak sampai lutut, barulah boleh menggunakan kepala sahaja. Dan berikutnya lah. Baik, sujud pula. Disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tak mampu, dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi kadar rukuk. Kalau kita tadi rukuk sikit saja turun, maknanya sujud kita tu lebih sikit daripada rukuk tadi. Dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri ataupun duduk. Maknanya dahi kita tu target masih lagi pada tempat rukuk, tempat sujud kita. Mesti usaha juga supaya dia bertentang dengan tempat kita sujud. Jika tidak mampu menundukkan badan, bolehlah dilakukan dengan isyarat kepala, sama macam rukuk tadi. Dan kalau tak mampu lagi, menggunakan isyarat mata. Dan yang terakhir, choice dia adalah dengan menggunakan isyarat hati sahaja. Duduk di antara dua sujud dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri, atau duduk di antara dua sujud yang biasa bagi yang duduk, atau duduk mengikut kemampuan seperti bersila. Bersila pun boleh. Maknanya kakinya tu, kalau lukanya di bahagian, tak boleh nak dilipat kakinya contoh. Jadi dia tak boleh duduk antara dua sujud. Kan? Ataupun jarinya contoh luka, tak boleh dilipatkan. Jadi belunjur sahaja pun boleh, bersila pun boleh. Apa sahaja cara yang dia boleh buat dengan selesa. Jika tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan. Tasyahud akhir ni apa? Tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir mengikut kemampuan. Dah tak boleh nak duduk tahiyat akhir juga. Duduklah apa cara sekalipun dan membacakan dan bacaan tahiyat akhir. Okey, ini habis kaifiat solat
secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Baik, 2. Solat secara duduk. Solat secara duduk boleh disanakan mengikut kemampuan seperti yang berikut. Pertama, duduk iftirash, iaitu duduk di antara dua sujud. Ini duduk style antara dua sujud ni duduk iftirash, disebut sebagai duduk iftirash. Kalau boleh duduk begitu, duduklah begitu. Maknanya pilihan yang pertama, hierarki dia adalah duduk iftirash. Kedua, duduk di atas kerusi atau di tepi katil. Maknanya choice pertama tu buat dulu. Kalau tak boleh, baru pergi duduk atas kerusi atau duduk dekat tepi bucu katil kan, tepi bahagian tepi katil, dan pastikan dia menghadap kiblat lah. Tapi kalau katil tu berpusing belah sana belah sini, so agak susah. Kita duduklah di bawah ataupun duduk di atas kerusi. Duduk di atas kerusi atau di tepi katil. Baik, yang ketiga, duduk dengan kaki berlunjur ke arah kiblat. Ni lurus, lunjur je kaki tu. Duduk, luruskan kaki ke depan menghadap kiblat. Keempat, duduk bersila atau cara-cara lain mengikut kemampuan. Ini duduk bebas. Yang terakhir sekali barulah ikut duduk cara yang mana yang kita boleh duduk ketika sakit itu. Okey, pertama, mulakan solat sama keadaan berdiri dulu. Dia kata mulakan solat dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Makna kalau dia mampu lagi berdiri, berdiri dulu baru duduk. Takbiratul ihram, baca Fatihah, i'tidal, duduk antara, ini sama saja. Disanakan dalam keadaan badan tegak. Nampak ni? Badan tegak. Tengok gambar atas, dia duduk, dia semayang secara duduk berlunjur kaki. 3. Dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Okey. Nampaknya ni untuk rukuk dia sampai paras lutut ni nampak tak apa, nanti balik kita buat praktikalnya. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Lepas paras lutut. Okey, kalau tak mampu maknanya kalau boleh sampai tempat sujud, macam tempat sujud kat sini, boleh rapatkan. Tak boleh, cukuplah dahi itu setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, tundukkan badan sekadar kemampuan. Maknanya kena gerak juga sikit badan tu, menandakan kita telah rukuk. 4. Sujud dilaksanakan dengan sujud seperti biasa. Jika mampu. Tak bolehlah sebab dah kaki dah duduk di depan, macam mana nak sujud seperti biasa. Jadi kemudian sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Maknanya kita nak buat rukuk dan sujud ni dia kena partner lah. Makna dia kalau kita rukuk banyak ni, kita sujud, bila keadaan sujud dia lebih daripada rukuk tadi. So bermakna kadar kita buat pergerakan tu ikut rukuk bila kita nak sujud. So makna rukuk jangan paksa sampai habis, sebab lepas tu sujud kita kena lebih lagi daripada rukuk tadi. Jika tidak mampu, tundukkanlah sekadarnya. Dan tayyat akhir, sunat duduk tasyahud akhir secara tawarruk, maknanya duduk yang sengit sebelah kiri tu. Kita duduk sengit supaya kita duduk tayyat akhir yang biasa. Tapi kalau tak boleh, duduklah keadaan yang dia selesa dan semampunya. Solat secara baring mengiring, ni ketiga. Okey, tengok dalam gambar rajah ada gambar. Pesakit mengiringkan badannya di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu, boleh mengiring di atas rusuk kiri. Muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Okey, tengok ya. Maksud dia muka dengan dada menghadap kiblat. Kiblat dia belah sini. Kaki dia belah sana. Kiblat dia menghadap sini. Okey. Kedua, pesakit. Okey, pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah. I'tidal, duduk di antara dua sujud. Okey, ni maksudnya dia mengiring je lah. Semasa baca Fatihah, baca doa fi iftitah, kemudian i'tidal sebelum dia rukuk duduk antara dua sujud. Okey, 3. Rukuk dilaksanakan dengan menundukkan kepala. Tengok kepala dia ada anak panah di sini. Sujud dilaksanakan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu, tundukkan sekadar kemampuan. Okey, ni kalau rukuk sikit, maknanya kalau kita kena standby untuk 2 step lah. Maknanya kalau kita rasa paling bawah kita boleh duduk tu adalah untuk sujud. Yang tinggi sikit adalah untuk rukuk. Jika tidak mampu, menundukkan kepala
gunakan isyarat mata. Jika tidak mampu, lakukanlah solat dalam hati. Guna isyarat mata, tak boleh gerak dah kepala. Okey, kat sini pun ada video ya. Nanti boleh scan. Kalau tu nanti buka buku teks tu boleh scan. Okey, boleh scan video ni dan boleh tengok demonstrasi macam mana solat baring mengiring. Solat secara menentang. Menentang ni maksud dia baring, kepalanya menghadap ke atas. Mana bahagian belakang badan semuanya rata di atas katil. Alright. Macam mana caranya? Pesakit menentang, kepala diangkat sedikit agar mukanya dapat menghadap kiblat. Kaki pesakit melonjor ke arah kiblat. Okey, macam ni tadi. Macam mengiring ni, kita mengiring muka dengan dada kita menghadap kiblat. Kiblatnya belah sini. So sekarang bila kita terlentang, kaki kita pula menghala ke kiblat. Kita kena halakan kaki ke kiblat dan pakai bantal supaya muka kita tu boleh nampak macam menghadap kiblat. Itulah cara dia. Kalau mengiring tak perlu kaki menghadap kiblat. Yang penting muka dan bahagian dada saja. Solat dilakukan dengan isyarat kepala. Rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala, sama macam solat mengiring. Tapi dia menghadap ke atas lah, menghadap ke atas. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala melebihi kadar rukuk. Jika tidak mampu, gunakan isyarat mata. Rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata. Sujud dilakukan dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Nampak? Rukuk dia, kita pejam mata separuh sahaja. Bila Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah kan. Kalau kita sujud, pejam mata, tutup habis. Ini sujud untuk orang yang sembahyang secara menelentang. Jika tidak mampu, lakukan dengan hati. Okey, isyarat mata dia separuh. Okey, ketika takbiratul ihram. Ini nak sembahyang menggunakan isyarat mata saja. Ni isyarat mata. Okey, rukuk dia. Kemudian ni adalah ketika sujud. Baik, seterusnya habis dah kita punya topik. Ada soalan? Okey, alhamdulillah ada 7 orang dalam ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada Ustaz. Apa soalan? Ustaz, kalau macam sakit dekat hospital tu kan tak semua kan. Okey. Ada yang mampu kan. Okey. Ada yang mampu solat diri. So kan dia orang kan ada cocok dekat tangan tu kan. Kalau dia orang ambil uduk, lepas tu dekat bahagian cocok tu kan tak cabut Okey, kan. okey. Okey. Lepas tu kalau ambil uduk tak kena bahagian tu macam mana? Okey. Yang ni soalan ni 2 dalam 1 ke? 2 dalam 1 lah ya. Minggu dulu masuk kelas tak? Tak masuk kelas. Minggu lepas masuk kan? Ustaz? Minggu lepas kan dah bagi tahu dah tu. Maknanya hanya tempat yang boleh kena wuduk tu kalau dia berbalut atau tak berbalut dan memudaratkan. Kena faham lah tu. Kan biasa orang duduk hospital, biasanya kemungkinan tangan dia ada masuk air ke, masuk ubat ke, masuk darah ke. Dia 3 lah semua masuk daripada tangan. Kan? Tapi biasanya dia ada tip sikit. So kawasan lain tu boleh kena air, tak ada masalah. Maksudnya kawasan yang tak boleh kena air, taklah kena air. Kawasan yang boleh kena air, dikenakan air sebab dia tidak berbalut. Kalau dia berbalut, kita hanya sapu atas balutan. Macam tu. Macam tu dah Nabi terang dah. Saya terang dah yang minggu lalu tu. Okey, kedua. Dan bila ada wayar tu susahlah dia nak angkat takbir apa semua kan. Memang susah, agak susah. Cara yang paling mudah untuk dia angkat takbir yang seadanya. Sama juga dia nak qiyam dan sebagainya. Kalau tempat tu ada, tiba-tiba ada jarum tempat dia cocok. Jadi dia tak boleh nak letak tangan situ. Dia letaklah di tempat lain yang boleh dia menunjukkan gaya bahawa dia sedang sembahyang. Okey, ada soalan lagi? Ada? Kalau tak ada saya nak bagi terus assignment je. Ada lagi soalan?
Tak ada. Okey, kalau tak ada alhamdulillah. Kita tengok sedikit bawah ada aktiviti. Yang ni kita akan buat nanti ya. Kita akan buat buka sekolah nantilah insya-Allah pada minggu depan. Jika tak ada apa-apalah, tak ada apa-apa halangan, kita akan jumpa pada minggu depan. Baik. Soalan penilaian kat sini ada 3, 1, 2. Saya rasa ni tak ada masalah ni, semua soalan fakta saja. Kecuali soalan nombor 3 lah, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni soalan kebat saja. Ya, soalan kebat. Bagilah pandangan anda berdasarkan figure yang diberi ni untuk menjawab soalan. 3 soalan saja untuk hari ini dan dihantar sebelum hari Isnin minggu hadapan. Okey, insya-Allah semoga Allah berkati dan memberi manfaat tentang pembelajaran kita dan perjumpaan kita pada pagi ini. Kita tangguhlah kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, sama ya, saya akan hantar nanti link assignmentnya. Tolong hantar jawab di situ. Videonya juga saya akan letak di situ. For siapa-siapa nak buat rujukan boleh terus ke video tersebut. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.